Saya akan memulakan bahagian ini dengan 4 soalan. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 juga dikenali sebagai Coronavirus Disease 19. Virus ini merupakan sejenis virus daripada keluarga coronavirus. Virus ini boleh menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan yang mungkin menyebabkan gejala daripada selesema biasa kepada radang paru-paru yang teruk. Seterusnya ialah bagaimanakah COVID-19 merebak. COVID-19 dapat merebak melalui titisan cahaya daripada hidung dan mulut individu yang dijangkiti apabila individu tersebut batuk, bersin, dan sebagainya. Seorang boleh dijangkiti apabila menyeduh droplet atau aerosol yang mengandungi virus. Ketiga ialah mengapakah COVID-19 bahaya. Hal ini dikatakan demikian kerana virus ini boleh mengancam nyawa manusia. Sejak COVID-19 dilaporkan di Wuhan, China pada Disember 2019, virus ini telah menyebabkan kematian yang setinggi-tingginya 4,55 juta dan 219 juta orang dijangkiti di seluruh dunia. Malaysia pula mempunyai 26,759 kematian dan 2,29 juta orang dijangkiti sehingga 4 Oktober 2021. Akhir sekali ialah, apakah perubahan yang dibawa oleh COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar di Malaysia? Seperti yang sebut di atas, COVID-19 telah menyebabkan banyak kehilangan nyawa di seluruh dunia. Untuk mengawal bilangan kematian dan orang dijangkiti pandemik ini, Kerajaan Malaysia telah melangsungkan banyak usaha seperti umumkan perintah kawalan pergerakan dan sebagainya. Perintah ini telah mengakibatkan perubahan gaya hidup semua manusia. Sekolah dan juga institusi pengajian tinggi tidak dibenarkan menghadiri kelas fizikal. Pelajar dipaksa meneruskan pelajaran atas talian. Hal ini telah menyebabkan berbagai kesan kepada kehidupan sosial pelajar. Sebelum COVID-19, pernah wujud beberapa jenis wabak pandemik yang lebih teruk. Boleh tengok dalam slide ini, raja ialah raja aturan susunan dari terawal sampai sekarang tentang sejarah virus yang melanda dunia. Berdasarkan kajian lepas saya, pertama wabak pandemik yang melanda dunia dalam sejarah ini ialah wabak Justinian. Wabak Justinian ini mula dari tahun 541 sampai 542 Masihi. Berdasarkan rekod sejarah, wabak ini mula sewaktu zaman Empire Rome serta wabak ini juga merupakan punca kejatuhan Empire Rome. Hal ini kerana jumlah nyawa yang terkorban mencecah 100 juta orang dalam tempoh 1 tahun dan nisbahnya adalah setengah populasi. Di samping itu, wabak pandemik yang kedua melanda dunia dalam sejarah ialah wabak cacar. Ia juga dikenali chickenpox. Wabak cacar ditemui pada 1085 sebelum Masihi. Dalam masyarakat sekini, wabak cacar tidak akan menyebabkan kematian manusia, namun ia pernah menyebabkan seramai 400,000 orang meninggal dunia dalam setahun di benua Eropah sahaja. Pada tahun 1796, seorang doktor berjaya mencipta vaksin pertama untuk wabak cacar dan wabak ini berjaya dikawalkan. Selain itu, maut hitam juga dikenali Black Death, merupakan ketiga wabak pandemik yang melanda dunia dalam sejarah. Maut hitam mula pada tahun 1334 dan wabak ini dikatakan satu pandemik yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Hal ini kerana selama 75 juta sehingga 200 juta manusia mati akibat penyebaran Black Death. Wabak ini berpunca dari tikus hitam yang dijangkiti oleh bakteria Yersinia pestis, serta ia boleh merebak kepada manusia lain melalui udara seperti COVID-19. Pada tahun 1353, wabak ini dikatakan telah berhenti merebak, tetapi ia dilaporkan kembali menjangkiti manusia pada tahun 1361 sampai 1400. Dalam raja ini, wabak kueh kokoleci adalah wabak pandemik yang keempat melanda dunia dalam sejarah ini. Ia mula daripada 1545 serta tamat pada 1580. Wabak pandemik yang seterusnya ialah sesama Sepanyol, demam tinggi, HIV/AIDS, H1N1 dan akhirnya ialah COVID-19.
Punca wujudnya penyakit COVID-19 adalah daripada manusia yang memakan binatang liar seperti kelawar, katak, ular atau pangolin. Jadi, penyakit bermula daripada orang yang makan kelawar yang telah membawa virus. Selain itu, manusia yang mempunyai hubungan rapat dengan haiwan perata seperti menikmati ayam, kambing atau daging juga akan dijangkit dengan penyakit tersebut kerana haiwan perata yang kita makan telah membawa penyakit COVID-19. Selain daripada punca haiwan menyebabkan penjangkitan, virus tersebut juga boleh menyebarkan melalui udara. Semasa seseorang bernafas, bercakap, patuk atau bersin dalam jarak yang terlalu rapat dengan orang lain akan menyebabkan penjangkitan. Di samping itu, penularan sesama manusia dari pasar di Wuhan adalah punca paling serius penyakit tersebut menyebarkan ke seluruh dunia kerana mereka belum menyedari tentang penyakit tersebut dan mereka telah membawa virus kepada orang lain. Ini akan menyebabkan kes COVID-19 sukar untuk kurangkan. Sejak permulaan virus COVID-19 ini, berpuluh ribu nyawa telah mati kerana mereka telah berkenaan virus ini menular di serata dunia. Penularan virus yang begitu cepat ke serata dunia telah mendatangkan pelbagai implikasi dan kesan negatif kepada kehidupan sosial semua individu, terutamanya terhadap pelajar. Yang mana kita tahu di negara kita, kerajaan telah pun melaksanakan keputusan untuk tutup semua sekolah termasuk sekolah rendah hingga universiti. Dengan pelaksanaan kerajaan ini adalah kira sama sekali salah satu kesan utama terhadap kehidupan sosial pelajar. Sebagai contoh, pelajar tidak dapat bersekolah dengan biasa dan dikehendaki belajar secara atas talian. Kerajaan telah pun menyediakan cara pembelajaran atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Meet dan sebagainya. Walaupun begitu, pembelajaran secara atas talian menunjukkan pelajar tidak dapat belajar dengan bersungguh-sungguh dan tidak dapat memahami sepenuhnya apa yang telah diajar dalam pembelajaran secara atas talian. Seterusnya, bagi pelajar universiti pula akan mengalami berbagai cabaran yang susah untuk melakukan tugasan yang dibagi oleh profesor mereka. Contohnya, ada subjek yang diperlukan pelaksanaan secara praktikal tetapi dalam tempoh masa COVID ini, pelajar tidak dibenarkan berkeluar ke tempat-tempat untuk membuat projek dan sebagainya. Manakala kepada pelajar yang mengambil subjek berkenaan dengan culinary atau hospitality, sebenarnya hendak belajar ke kelas dengan secara praktikal, barulah boleh betul-betul memahami subjek tersebut. Inilah kesan terhadap pelajar yang tidak dapat mendapat keputusan baik. Kesan seterusnya ialah pelajar tidak dapat mencubai pengalaman dalam kawasan sekolah dan juga tidak tahu bersosial dengan pelajar lain ataupun berkenalan dengan murid-murid lain. Sebagai contoh, jika pelajar tidak pergi ke sekolah, mereka tidak dapat berinteraksi dengan orang lain dan selamanya mereka akan takut atau tidak tahu cara berkomunikasi. Sebabnya, mereka hanya menggunakan webcam dan tidak pernah bertemu dengan muka ke muka dalam orang sebenar. Dan semasa mereka disuruh untuk membuat pembentangan, mereka akan takut. Dengan apa yang dinyatakan di atas adalah kesan-kesan yang amat dicabar oleh pelajar terhadap kehidupan mereka. Metodologi kajian adalah sangat penting dalam menjalankan kajian dan untuk mencapai objektif kajian ini. Kita mengumpulkan data dan mencari kira-kira bahan melalui internet untuk menulis laporan ini. Selain itu, metodologi kajian kita adalah menggunakan survei. Kerana survei boleh dapatkan fikiran sebenar dan keadaan sebenarnya dengan objektif kajian. Seterusnya, kami tidak menggunakan temu duga kerana pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Di samping itu, data dan maklumat yang diperolehi setelah proses pengumpulan yang menggunakan pelbagai kaedah antaranya ialah kaedah rujukan dan soal selektif. Akhirnya, kaedah yang terakhir yang digunakan oleh pengkaji ialah kaedah rujukan di blog-blog dan internet yang dapat memberikan pengkaji maklumat dan penerangan tentang kajian yang dilakukan dengan lebih terperinci. Tujuan soal selektif ini adalah memaparkan data dari objek
penelitian dan menginterpretasikan serta menjalankan analisis secara sistematik. Soal selidik, kita orang mempunyai bahagian A dan bahagian B. Mana bahagian A adalah secara demografik, iaitu menggunakan keputusan dari segi jantina, bangsa, umur, agama dan tahap pendidikan oleh responden untuk menjalankan analisis. Bahagian B pada borang soal selidik pula menggunakan skala pemakahan Likert 5 mata yang terdiri daripada 5 aras, iaitu 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Tidak pasti, 4. Setuju dan kelima ialah sangat setuju. Skala ini digunakan bagi mengaji kesan-kesan pandemik COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Bahagian ini akan membincangkan tentang analisis menunjukkan hasil kajian kami melalui borang soal selidik yang telah diisi oleh 54 orang responden terdiri daripada para pelajar universiti dan pelajar kolej. Baiklah, dapatan kajian kami terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian A, demografi responden dan bahagian B ialah kefahaman responden berkaitan maklumat COVID-19. Saya akan meneruskan pembentangan saya iaitu bahagian A, demografi responden yang terdiri daripada jantina, kaum, umur, agama dan tahap pendidikan. Baiklah, pada jantina responden terdapat 28 orang lelaki dan 26 orang perempuan sahaja. Seterusnya adalah kaum responden yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India, Bumiputera Sabah dan Sarawak. Terdapat 10 orang responden daripada kaum Melayu, 28 orang responden daripada kaum Cina, 7 orang responden daripada kaum India, 6 orang responden daripada Bumiputera Sabah dan 3 orang responden sahaja daripada Bumiputera Sarawak. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang umur responden. Terdapat 19 orang responden yang terdiri daripada 16 hingga 19 tahun. Seterusnya 28 orang responden yang terdiri daripada 20 hingga 25 tahun. 7 orang responden daripada umur 26 hingga 39 tahun dan tiada rekod dalam umur 39 tahun ke atas. Baiklah, seterusnya adalah agama responden yang terdiri daripada agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Terdapat 13 orang responden yang terdiri daripada agama Islam dan agama Kristian. Seterusnya 7 orang responden daripada agama Hindu dan 21 orang responden daripada agama Buddha. Dan yang terakhir adalah tahap pendidikan responden daripada sekolah menengah, diploma, ijazah sarjana muda dan sarjana ke atas. Terdapat 7 orang daripada sekolah menengah, 18 orang responden daripada diploma, 20 orang responden daripada ijazah sarjana muda dan 9 orang responden daripada sarjana ke atas. Menerusi hubung responden yang kita peroleh, carta yang pertama iaitu kesan terhadap pelajar akibat COVID-19 boleh dibahagikan kepada 3 perkara iaitu meningkatkan keyakinan diri, fokus dalam kelas serta keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Kebanyakan responden bersetuju dengan aspek meningkatkan keyakinan diri, fokus dalam kelas serta keputusan cemerlang dalam peperiksaan walaupun dunia dilanda pandemik COVID-19. Seterusnya ialah carta berhubung kesan terhadap persekitaran pelajar akibat pandemik COVID-19. Menurut sumber maklumat yang diperoleh daripada responden, majoriti responden bersetuju dengan prestasi para pelajar meningkat, belajar dalam keadaan kondusif serta mencari maklumat dengan lebih mudah. Hal yang demikian kerana kita dipengaruhi oleh sumber internet, jadi mencari maklumat dengan mudah bukannya satu perkara yang susah bagi pelajar-pelajar sekarang. Seterusnya, kita beralih kepada carta yang ketiga iaitu kesan disiplin pelajar akibat pandemik COVID-19. Di dalam carta ini boleh dibahagikan kepada 3 perkara iaitu dapat membina jati diri, merancang pengurusan masa dengan lebih berkesan serta berdisiplin. Majoriti responden di sini memilih setuju untuk dapat membina jati diri dan juga merancang pengurusan masa lebih berkesan. Namun, untuk aspek disiplin, ramai responden yang jawab tidak pasti kerana kesan pelajar terhadap pandemik COVID-19 menunjukkan penurunan sedikit dalam disiplin pelajar.
Seterusnya, carta yang keempat iaitu kesan pembelajaran pelajar terhadap pandemik COVID-19. Dalam carta ini dibahagikan kepada dua perkara iaitu sesi pembelajaran lebih lancar serta penyampaian kurikulum program akademik di universiti lebih rancak. Majoriti responden di sini menjawab tidak setuju untuk sesi pembelajaran lebih lancar serta penyampaian kurikulum akademik di universiti lebih rancak. Hal ini boleh dikaitkan dengan penutupan semua institusi pendidikan serta kelas online yang dijalankan oleh para pelajar yang menyebabkan sesi pembelajaran lebih lancar iaitu tersekat. Akhir sekali, untuk carta yang kelima untuk bahagian B pada dapatan kajian ini iaitu kesan terhadap rancangan pelajar akibat pandemik COVID-19. Di dalam carta ini juga boleh dibahagikan kepada dua perkara iaitu melanjutkan rancangan pembelajaran serta rancangan pembelajaran dibatalkan. Bagi dapat melanjutkan rancangan pembelajaran, majoriti responden menjawab tidak pasti atau tidak setuju kerana keadaan sebegini di negara kita. Untuk aspek yang kedua iaitu rancangan pembelajaran dibatalkan, ramai responden yang menjawab tidak setuju. Malah boleh dikatakan lebih separuh responden jawab tidak setuju kerana mereka juga tidak pasti bagaimanakah situasi dan pandemik ini akan berjalan di negara kita. Saya akan menyerahkan tentang pembincangan. Yang poin pertama ialah membincangkan dan meringkaskan hasil dapatan kajian. Yang kedua ialah guna survey untuk mendapat hasil dapatan kajian. Yang ketiga ialah masalah COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Yang poin pertama ialah membincangkan dan meringkaskan hasil dapatan kajian. Untuk poin ini, kita sudah meneluarkan beberapa soalan untuk pelajar college dan pelajar universiti untuk menjawab soalan ini tentang kehidupan sosial pelajar yang COVID-19. Yang kedua ialah guna survey untuk mendapat hasil dapatan kajian. Selepas kita menadakan semua survey, kita akan menanalisis semua hasil dapatan kajian yang kita telah melalui ini. Yang ketiga ialah masalah COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Salah satu ialah terpaksa menadakan kelas atas talian. Ianya salah satu masalah COVID-19 terhadap kehidupan sosial pelajar. Masalah kedua ialah pelajar terpaksa menadakan aktiviti secara atas talian, bukan secara fizikal. Sejak kemunculan virus COVID-19, disebabkan kemunculan virus COVID-19 dan penyebarnya di seluruh dunia, setiap negara telah kehilangan puluhan ribu orang akibat virus tersebut. Penyebaran virus yang pesat di seluruh dunia telah membawa banyak kesan kepada semua orang, terutamanya kehidupan sosial pelajar. Mulai 18 Mac 2020, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan keputusan untuk menutup semua institusi pendidikan termasuk sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Oleh itu, penaguhan kelas selama lebih dari 1 tahun juga telah menyebabkan para pelajar menghadapi banyak cabaran, seperti ketidakupayaan untuk pergi ke sekolah untuk mempelajari mata pelajaran yang sebenarnya dilaksanakan dan kesukaran pelajar untuk menyelesaikan kerja rumah yang ditugaskan oleh guru dan memahami topik. Di samping itu, kesan virus juga menyebabkan pelajar merosot dalam kemahiran sosial. Pelajar tidak dapat keluar dan menghubungi dunia luar dan secara beransur-ansur kehilangan keyakinan diri sosial mereka. Walaupun dengan perkembangan internet, ketidakupayaan untuk bertemu membuatkan pelajar berasa takut. Akhirnya, saya harap virus ini akan pulih segera dan membiarkan kehidupan semua orang kembali baik.